Duduk sambil mengupas kuini, letak belati di akar rumbia. Remaja tampil menjaga harmoni. Semaikan di hati, kita Malaysia. Hai, saya Yashwin dari Semenia Selangor dan saya seorang manusia kalkulator. Salah satu keunikan negeri kelahiran saya. Sebenarnya saya dilahirkan di wilayah Persekutuan, Hospital Bersalin Kuala Lumpur. Tetapi selama 17 tahun kehidupan saya telah menetap di negeri Selangor. Dan sudah pasti Selangor merupakan negeri yang terletak agak berjauhan dengan bandar yang sibuk seperti Kuala Lumpur. Jadi saya sebagai seorang penduduk Selangor dapat menikmati keamanan suasana, dan contohnya saya di Semenia dapat menikmati kehijauan alam sekitar, dan itulah sudah pasti merupakan salah satu benda yang saya sangat nikmati tentang negeri saya. Sebenarnya makanan di Malaysia tak perlu cakap lah, terlalu banyak sangat, tetapi salah satu kegemaran saya adalah sate. Dan lokasi bagi saya for sure sate kajang Haji Samuri, very tasty dan saya sangat-sangat suka. Selepas PKP ini berakhir, tempat percutian di Malaysia, saya telah ke beberapa negeri di Malaysia. Banyak tempat percutian, tetapi tempat percutian yang tetap menjadi ideal location untuk saya, dan saya sudah sangat pasti nak pergi ialah Pulau Langkawi. Sebab Pulau Langkawi semuanya ada di Pulau Langkawi. Aktiviti air, aktiviti lasak, go-kart antara favourite saya. Tempat bersejarah semuanya ada di Langkawi. Coklat tak boleh lupa. Jadi sudah pasti saya nak pergi ke Pulau Langkawi. Saya bersekolah di sekolah antarabangsa iaitu Sekolah Maverick International Secondary School di Semenia Selangor. Saya pindah ke sekolah tersebut pada tahun lepas selepas menghabiskan ujian PT3 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tun Nasional 2 di Selangor juga. Saya belajar menggunakan sempua iaitu abacus sejak umur 7 tahun lagi daripada seorang guru saya, dan saya mula menggunakan sempua dan kemudiannya selepas beberapa tahun mula menggunakan minda saya pula iaitu mental arithmetic mental, dan saya berlatih sentiasa berlatih setiap hari, dan akhirnya saya mendapat kebolehan untuk mengira dengan rawak dan pantas seperti apa yang saya boleh buat sekarang. Untuk menyertai pertandingan Asia's Got Talent itu merupakan satu impian saya sejak saya berumur 11 tahun. Sejak saya tonton musim pertama, saya pada umur 11 ataupun 12 pada masa itu sudah memberitahu kepada diri saya dan bahawa saya akan memasuki pertandingan ini pada suatu hari, dan saya berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan apabila peluang itu datang untuk pergi audition, saya pergi terus tanpa berfikir, dan saya sangat bersyukur sehingga ke hari ini kerana mendapat peluang untuk menyertai Asia's Got Talent, dan dorongan saya mendapat daripada hampir semua pihak. Sudah tentu ada kawan-kawan saya yang terfikir, kamu buat matematik, nombor, macam mana nombor boleh menghiburkan penonton? Selalunya penonton akan terhibur dengan magic, silap mata, menari, menyanyi dan sebagainya. Tetapi apa-apa pun, saya merancang membuat cadangan untuk menjadikan persembahan saya unik, walaupun ianya nombor dan agak membosankan bagi ramai, tetapi saya mencuba dan akhirnya ianya menjadi. Jadi saya sangat-sangat bersyukur. Ya, sudah pasti. Kerana sangkaan saya pada masa itu saya hanya akan berakhir di audition, iaitu di fasa pertama. Saya tidak sama sekali menganggap ataupun expect yang saya akan pergi sampai ke final. Jadi bila saya dapat panggilan untuk ke separuh akhir, itu juga sudah membuatkan saya nervous pada masa tu, semi-final, sebab anggapan saya hanya sehingga audition tu sahaja. Tetapi saya dapat pergi ke separuh akhir, semi-final, dan apabila saya diundi oleh rakyat Malaysia untuk pergi, dan rakyat di seluruh dunia untuk pergi ke final, lebihlah tekanan itu pada saya, kerana saya perlu membuat sesuatu untuk pastikan audience akan terus berminat, kerana nombor itu sebenarnya walaupun banyak, tetapi skop untuk menghiburkan audience itu sangat kecil. Jadi saya membuat ataupun memikirkan cara-cara baru untuk menghiburkan penonton, seperti saya belajar untuk meneka hari berdasarkan tarikh yang diberi, dan itu adalah salah satu trik yang saya bawa kepada final Asia's Got Talent. Dan selepas persembahan itu berakhir dan result keluar yang saya dapat tempat kedua tu, bagi saya tekanan tu sangat it was very worth it at the end. So tertekan itu ya, tetapi apa-apa pun saya sangat bersyukur. Kalau idola tu sudah pasti, idola tu banyak. Saya pasti semua orang akan ada idola. Idola dalam bidang, bagi saya lah, idola dalam bidang lomba ataupun idola dalam bidang perniagaan
perniagaan, idola dalam bidang ekonomi. Ini adalah semua aspek yang saya sangat minati. Idola yang sangat saya pandang tinggi, yang saya rasa semua orang juga pandang tinggi, adalah pelakon Hollywood Robert Downey Jr. yang memainkan watak Iron Man dalam Avengers. Sebab apa? Kerana Robert Downey Jr. merupakan seorang pelakon yang sangat boleh tayangkan confident, level keyakinan, tahap keyakinan yang sangat tinggi, dan personality yang memang saya sendiri sangat cemburu dan mahu memiliki pada suatu hari nanti. Jadi idola saya, salah seorang idola saya, RDJ. Bagi saya perbezaan saya dengan remaja Malaysia, kebanyakan remaja Malaysia tidaklah begitu drastik, tetapi apa yang saya boleh lihat ialah sudah pasti semua remaja akan mempunyai keinginan ataupun kemahuan masing-masing, tetapi effort, usaha yang diletakkan, especially ketika usia begini, effort yang diletakkan mungkin berlainan. Sebab minat berlainan. Saya minat terhadap benda akademik seperti ini. Ada yang berminat dalam permainan video, ada yang berminat dalam sukan, di mana saya tiada minat langsung. Jadi itulah beza. Walau bagaimanapun, bagi saya mengaku kita semua mempunyai kelebihan masing-masing. Buku komik saya, idea untuk dapatkan buku komik, sebenarnya saya mengaku saya tiada idea untuk membuat buku komik. Saya hanya mahu membuat buku pengiraan yang biasa. Dan apabila saya bertemu dengan ilustrator, pelukis buku, Abang Farish bercadang kepada saya untuk menukarkan konsep kepada buku komik supaya ianya menarik perhatian, especially budak-budak kecil. Jadi saya bersetuju, dan saya sangat, kerana pada masa itu saya fikirkan bagaimana buku akademik ini boleh dijadikan komik. Selalunya komik untuk kartun ataupun benda-benda yang jauh daripada pelajaran, tetapi kami berjaya dengan bantuan Abang Farish dan penerbit saya Whitecoat, kami berjaya mengeluarkan buku matematik, arithmetic sebuah dalam bentuk komik, dan ini adalah salah satu pencapaian saya yang sehingga hari ini tidak dapat saya percaya, dan saya sangat bersyukur untuk dapat peluang untuk melancarkan, untuk publish buku komik. Pesanan saya kepada remaja yang ingin mencapai cita-cita mereka. Okey, cita-cita ini subjektif. Kita semua mempunyai cita-cita masing-masing. Semua orang adalah berbeza. Walaupun kita mempunyai cita, semua orang mahu menjadi doktor. Tetapi apa yang kita mahu daripada menjadi doktor itu berlainan. Apa-apa pesanan saya, kita perlu ada usaha. Usaha itu sangat penting. Kita tak boleh goyang kaki dan harapkan sukses. Kita harus ada niat yang bagus, good intention, niat yang bagus. Dan juga bagi saya, ini adalah apa yang saya selalu cakap kepada orang yang bertanya kepada saya. My quote, it's better to try and fail rather than failing to try, which is lebih baik kita mencuba dan gagal daripada kita gagal untuk mencuba. Saya tidak mahu menyesal, jadi oleh itu saya mencuba. Walaupun saya gagal, tak apa, asalkan saya mencuba. Menang, gagal, kalah, itu perkara yang kedua. Yang penting kita mencuba, kita berusaha untuk mencapai cita-cita kita. Saya minat membuat nombor secara general, tetapi untuk memasuki bidang matematik adalah lebih kepada bidang akademik, dan saya tidak begitu berminat untuk masuk di dalam bidang matematik, tetapi saya lebih minat kepada aplikasi subjek tersebut. Misalnya, paling menjadi minat saya ialah bidang ekonomi. Dan bagi saya, kalau public figure tu, mungkin saya mahu menjadi public figure dalam bidang ekonomi ataupun bidang perniagaan. Perancangan saya dalam masa 5 tahun akan datang. Perancangan itu kita boleh merancang, tetapi Tuhan yang menentukan jalan kita. Benda boleh, perkara apa pun boleh berlaku. Kita tiada siapa yang sangkakan pandemik ni berlaku. Tetapi untuk masa sekarang, perancangan saya pada dalam masa 5 tahun akan datang adalah untuk melanjutkan pelajaran ke negara Amerika Syarikat, hopefully, dan untuk mencuba benda-benda baru di sana, mendapat ramai kawan baru, pengalaman baru, dan untuk belajar lebih mendalam tentang perkara-perkara yang saya minati, dan hopefully dapat melancarkan kerjaya saya di sana. So itulah perancangan saya dalam masa 5, 10, 15 tahun akan datang sebenarnya. Pesanan saya kepada rakyat Malaysia untuk kita mengekang penularan COVID-19 ini. Seperti biasa, tolonglah patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Cuba untuk berada di rumah
Sebenarnya mungkin hanya keluar apabila perlu sahaja untuk urusan penting sahaja. Kesedaran itu kita boleh sebarkan melalui sosial media. So sebarkan sebanyak yang mungkin apa-apa berita, apa-apa isu-isu semasa. Jangan cuba menyebarkan perkara yang tidak benar, perkara yang remeh-temeh. Bukan, sentiasa sebarkan perkara isu fakta yang benar. Dan saya sangat-sangat percaya kita akan dapat untuk mengekang penularan virus COVID-19 dalam masa yang terdekat. For sure, God bless. Saya seorang manusia kalkulator.